Nak buat kerja sekolah lah. Apa soalan dia ni? Guna ayat lengkap berdasarkan gambar di atas. Oh, ada gambar. Oh, ni ada gambar ibu tengah memasak. Nak buat ayat lah. Ibu sedang memasak di dapur. Yeay, kerja sekolah dah siap. Nak tengok cerita lah. Jom tengok cerita. Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam YouTube saya. Jadi, untuk video kali ni saya nak bawa korang pergi. Cuba teka. Kali ni kita nak pergi mana? Pergi zoo. Nampak tak? Kat belakang tu. Saya dah sampai dah dekat Zoo Negara. Jadi dekat sini saya nak buat macam-macam aktiviti. Ada dengan rusa, dengan harimau, dengan gajah. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis tau. Jadi yang baru masuk tu jangan lupa like, subscribe and turn on notification. Ting ting ting. Jadi sekarang jom kita masuk dekat dalam zoo. Yeay, jom. Adik tengah buat apa tu? Tengah tengok video Akizuki dekat YouTube. Kenapa kakak? Oh, tadi kakak ada dengar macam ada kesalahan bahasa dalam ayat yang dituturkan oleh Aki tu. Oh iya ke? Apa dia tu kakak? Kalau tak silap akak, dia ada bagi tahu, jom kita masuk dekat dalam zoo. Betul tak? Sebenarnya dalam ayat tu lah terdapat kesalahan dari aspek sintaksis tau. Adik tahu tak sintaksis tu apa? Sintaksis ni sebenarnya satu bidang yang mengkaji mengenai struktur, binaan ayat, frasa dan juga klausa. Tapi tak apalah, adik kan kecil lagi untuk mendalami bidang sintaksis ni. Cuma akan nak bagi tahu yang ayat akhir jom kita masuk dekat dalam zoo tu sebenarnya kurang tepat. Sebab ayat ni mengandungi kesalahan yang berkaitan dengan penggunaan frasa dekat dalam. Dia tahu tak kenapa salah penggunaan frasa dekat dalam tu? Sebenarnya, dekat dan dalam tu kedua-duanya menunjukkan hubungan ruang. Tahu tak? Jadi, apabila kita guna kedua-dua perkataan ni dalam satu frasa, nanti akan menghasilkanlah pengulangan yang tidak perlu. Jadi, bila akhir guna kedua-dua secara serentak, nanti penonton akan kelirulah tentang makna lokasi yang ingin disampaikan. Jadi ayat ni kalau akan nak betulkan lah, ayat ni lebih tepat jika ditulis sebagai jom kita masuk ke dalam zoo, yang menunjukkan tindakan akhir tu yang memasuki zoo. Ataupun kalau kita boleh menggunakan dekat saja, contohnya jom kita masuk dekat zoo, yang bermaksud berada berhampiran zoo, bukan di dalamnya. Betul tak? Faham tak? Cuba kalau kita tengok dalam penggunaan frasa sendi nama pula. Adik tahu tak? Dalam bahasa Melayu ni, kata sendi ke adalah lebih sesuai untuk menunjukkan arah atau tempat apabila seseorang tu hendak memasuki suatu lokasi. Jadi penggunaan ke dalam lebih tepat dan standard berbanding dengan dekat dalam. Jadi adik dah nampak kan? Ayat jom kita masuk dekat dalam zoo tadi tu mengandungi kesalahan sintaksis kerana penggunaan kata dekat dan juga dalam secara serentak akan buat kita keliru dalam struktur ayat. Faham kan? Jadi macam mana pembetulan dia? Pembetulan dia macam ni. Pembetulan kepada jom kita masuk ke dalam zoo buatkan ayat kita tu lebih tepat dan jelas. Faham? Oh, faham. Okeylah, kalau macam tu adik sambunglah tengok Akan nak pergi buat kerja lain jap. Okey, baik kakak. Okey, sekarang kita nak pergi tengok gajah. Tapi nak pergi tengok gajah ni macam jauh sikit dari sini. Kita kena naik bas yang dia sediakan ni. Betul tak?
Kena naik bas dia ni yang ni kan? Ya, kita kena naik bas je. Jom. Naik bas. Nak duduk atas ke? Boleh lah, jom kita naik atas. Boleh lah naik atas. Tapi panas lah pula. Tak apalah. Meh kita duduk paling depan sekali. Lagi pun tak ada orang ni. Meh kita duduk paling depan sekali. Betul-betul menikmati pemandangan kita ni. Jom. Kita pergi tengok gajah. Tu kakak dengar ada kesalahan bahasa lagi. Ya ke kakak? Kali ni apa pula? Cuba adik tengok ayat akhir. Kita duduk paling depan sekali tu. Dalam bahasa Melayu, kata penguat paling sudah membawa maksud yang tertinggi. Manakala, sekali pun menunjukkan tahap maksimum. Jadi, apabila frasa paling depan digunakan, dah jelas dah bahawa tempat yang akhir ambil tu paling hadapan. Oleh itu, penambahan kata sekali menjadi tak perlulah kerana paling sudah cukup untuk menegaskan tempat tersebut. Oh, faham. Penggunaan sekali selepas frasa paling depan dalam satu ayat menyebabkan pengulangan makna yang berlebihan. Dalam frasa paling depan, kedudukan sudah dinyatakan sebagai yang terhadapan. Jadi, perkataan sekali tak perlu dah sebagai penegasan tambahan. Adik cuba lihat ayat yang tadi. Penggunaan sekali dalam ayat tu menyebabkan struktur ayat menjadi kurang logik dari sudut tata bahasa kerana ia digunakan dalam konteks yang tidak sepatutnya. Oleh itu, adik boleh betulkan ayat ni dengan menggunakan kata sekali boleh dibuang tanpa menjejaskan maksud yang akhir cuba sampaikan. Di ayat yang betul ialah kita duduk paling depan. Ini adalah bentuk yang lebih tepat dan efisien dari segi tata bahasa kerana paling depan sudah mencukupi untuk menggambarkan kedudukan paling hadapan. Kalau adik nak tahu, kesalahan sintaksis dalam ayat kita duduk paling depan sekali berpunca daripada penggunaan kata sekali yang tidak diperlukan sehingga menyebabkan pengulangan makna yang berlebihan dan menjadikan struktur ayat yang tidak tepat. Adik dah faham kan? Oh, faham kakak. Dekat belakang saya ada apa? Sambil. Sambil. Burung apa lah? Bukan burung. Beruang. Burung pula. Beruang. Beruang madu dalam bahasa Melayu tu. Nampak tu kat belakang tu. Alah, tak nampak lah pula korang dalam kamera. Dia malu-malu, dia menyorok. Ish. Tu, nampak tu. Jom, kita pergi dekat sikit. Kita tengok beruang madu. Tak nampak jugalah. Dia menyorok lah korang. Dia malu-malu juga. Macam korang lah, malu. Dekat belakang. Kakak. Cuba tengok video ni. Ayat ni macam salah kan? Wah, dah pandai adik kakak ni. Boleh kesan ada kesalahan dalam ayat tu. Memang ada kesalahan bahasa pun dalam ayat tadi tu, iaitu dekat belakang akhir ada sambal. Sebenarnya dari segi struktur ayat ni boleh jadi ayat songsang, iaitu dekat belakang akhir tu adalah predikat dan sambal tu sebagai subjek di belakang. Okey, kesalahan utama dalam ayat ni adalah penggunaan kata sendi dekat. Ingat tak akak bagi tahu tadi? Dekat tu adalah kata sendi yang menunjukkan hubungan apa? Yes, hubungan ruang. Tetapi dalam ayat ni tak berfungsi dengan baiklah bila dia dihubungkan dengan perkataan belakang. Ingat tak? Frasa dekat seharusnya diikuti oleh lokasi. Contohnya dekat taman, dekat rumah, dekat pantai dan sebagainya. Yang tu penggunaannya lebih tepat, betul tak? Tapi dalam konteks ayat ni pula, belakang tu memerlukan kata sendi di untuk menunjukkan bahawa sesuatu tu berada di lokasi tertentu. Jadi lebih tepat kalau kita guna di belakang akhir ada sambal. Kan sedap didengar tu. Okey, dalam penggunaan kata sendi yang kurang tepat ini akan membuatkan frasa dekat belakang tu menjadi tak jelas lah. Kan adik pun kurang faham apa yang disampaikan oleh akhir tadi, betul tak? Sebab frasa ni dia tak menggambarkan pun hubungan lokasi dengan tepat. Adik tahu tak? Dalam sintaksis Melayu, frasa yang menunjukkan lokasi seharusnya mengikuti pola yang jelas. Iaitu maksudnya apa? Maksudnya ditambahkan dengan lokasi. Contohnya macam akak bagi tahu tadi. Di belakang.
penambahan kata sendi dekat dalam ayat ni tak beri makna tambahan pun, tetapi hanya mengelirukan struktur ayat. Jadi, dari sudut sintaksis, ayat dekat belakang akil ada sambil tak memenuhilah kriteria struktur ayat yang jelas dan juga tepat. Sebab penggunaan kata sendi yang tidak tepat ni akan membuatkan makna ayat tu tak sesuai, tak tepat, tak jelas dan tak gramatis. Ayat yang betulnya, apa tadi? Di belakang akil ada sambil, membuatkan kita lebih dan mematuhi aturan sintaksis yang macam akak bagi tahu tadi dengan betul. Okey, ni akak nak cakap pula pasal penggunaan bahasa rojak. Penggunaan bahasa rojak ni ataupun penggunaan bahasa Inggeris dalam percakapan seharian kita tu perlulah kita elakkan. Contohnya, akak kan guna perkataan sambil. Kan kita ada istilah sambil dalam bahasa Melayu, iaitu apa? Adik tahu tak? Beruang madu. Jadi kita sepatutnya gunalah bahasa ibunda kita. Kita patut bangga tau dengan bahasa Melayu kita. Dan janganlah campur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, boleh faham adik? Oh, macam tu. Kakak. Video dah nak habis. Janganlah teman adik tengok. Macam mana? Seronok tak tengok rusa tadi? Seronok kan? Jadi sekarang kita nak pergi mana? Pergi tengok harimau? Lah, nak pergi tengok harimau. Kita belum bagi harimau makan lagi. Tapi alamak, saya rasa macam takut lah pula nak bagi harimau makan. Macam mana? Tu tengok orang belakang tu. Macam okey je, tak takut pun. Saya berdebar lah. Tak apalah, kita enjoy je lah. Tengok tu. Ada budak kena dimakan dengan harimau lah. Ada budak kena dimakan dengan harimau. Aduh, yelah. Takutlah macam ni. Selipar siapa lah yang tertinggal tu kan. Macam-macam lah orang dekat Zoo Negara ni. Adik dengar tak dia cakap apa tadi? Dalam ayat akhir tadi sebenarnya ada kesalahan. Apa yang kakak perhatikan tadi, ada dua kesalahan dalam ayat. Rupanya ada budak kena dimakan dengan harimau. Kesalahan yang pertama ialah Akil menggunakan kata sendi yang salah, iaitu penggunaan kata sendi dengan yang tidak tepat. Kalau adik nak tahu, perkataan dengan biasanya digunakan untuk menunjukkan cara, alat atau kaedah yang digunakan dalam sesuatu tindakan, tetapi bukan untuk memperkenalkan pelaku dalam ayat pasif. Penggunaan dengan boleh menimbulkan kekeliruan kerana ia seolah-olah menunjukkan bahawa harimau adalah alat untuk tindakan makan dan menjadikan ayat itu tidak logik. Adik kena tahu yang harimau sebenarnya adalah pelaku, bukan alat atau kaedah. Jadi, untuk memperkenalkan pelaku iaitu harimau dalam ayat pasif ini, kata sendi oleh perlu digunakan untuk menunjukkan bahawa harimau adalah pelaku yang melakukan tindakan memakan ke atas subjek iaitu budak. Struktur ini memenuhi peraturan sintaksis dalam pembinaan ayat pasif. Dari sudut sintaksis pula adik, kesalahan ini berlaku kerana peranan kata sendi dalam memperkenalkan pelaku tidak dipenuhi dengan betul. Sintaksis merujuk kepada aturan dan struktur kata dalam ayat yang membentuk makna yang tepat. Jadi, apabila Akil menggunakan kata sendi yang salah, ia mengganggu makna dan kelancaran ayat sehingga menyebabkan ayat tersebut menjadi tidak logik. Selain itu adik, kesalahan yang kedua ialah penggunaan imbuhan awalan di. Imbuhan awalan di tidak boleh digabungkan dengan perkataan kena dalam struktur ayat pasif. Kalau adik nak tahu, dalam ayat pasif bahasa Melayu, hanya satu bentuk pasif diperlukan, sama ada menggunakan awalan di atau kata pasif kena. Tetapi bukan kedua-duanya serentak tau adik. Sepatutnya, kalau Akil sudah menggunakan perkataan kena dalam ayat ini, imbuhan awalan di tidak perlu digunakan lagi. Jadi, ayat yang betul ialah rupanya ada budak kena makan oleh harimau. Barulah ayat ini jadi lengkap dan adik mudah faham. Oh, faham? Okey adik, sebenarnya kakak tegur ni untuk menyedarkan adik untuk menggunakan tata bahasa yang betul, terutamanya dari sudut sintaksis agar adik mempunyai asas yang kukuh dalam berbahasa. Bukan itu sahaja,
Penggunaan struktur ayat yang tepat juga penting untuk memastikan komunikasi yang jelas, teratur dan mudah difahami. Macam tadi, apabila kakak sudah betulkan kesalahan dalam ayat akil, barulah adik faham kan maksud yang akil cuba sampaikan dalam ayat tersebut. Sebab tu adik kena berhati-hati apabila menonton video di YouTube. Kita semua tahu bahawa YouTube adalah platform yang menarik dan menyeronokkan, di mana adik boleh belajar pelbagai perkara baharu, menonton video hiburan atau menambah ilmu pengetahuan. Namun begitu, adik harus ingat bahawa tidak semua video yang adik tonton di sana memberikan maklumat yang betul, terutamanya dari segi penggunaan bahasa. Salah satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah penggunaan tata bahasa dan sintaksis. Sintaksis merujuk kepada susunan ayat yang betul dalam bahasa Melayu. Jika adik sering menonton video yang mengandungi kesalahan tata bahasa atau susunan ayat, adik mungkin akan terpengaruh dan menganggap cara itu betul. Ini boleh menjejaskan cara adik menulis dan bertutur. Contohnya, ada video yang mungkin menggunakan imbuhan yang salah, susunan ayat yang keliru atau tidak mengikuti peraturan tata bahasa yang sepatutnya. Kesalahan-kesalahan ini kelihatan kecil, tetapi jika dibiarkan, ia boleh memberi kesan negatif terhadap penguasaan bahasa adik. Oleh itu, adik perlu lebih berhati-hati. Adik kenalah pilih video daripada sumber yang dipercayai seperti saluran pendidikan rasmi atau video yang dihasilkan oleh guru-guru atau pakar bahasa. Selain itu, jangan malu untuk bertanya kepada guru atau adik boleh tanya akak sendiri sesuatu yang dilihat di YouTube. Kakak ada untuk membantu adik membetulkan kesilapan dan memastikan adik menggunakan bahasa yang tepat dan gramatis. Selain itu, jangan lupa untuk merujuk buku teks atau bahan pembelajaran yang telah disediakan di sekolah. Buku-buku ni telah disemak dan disahkan oleh pakar. Jadi, adik boleh yakin bahawa tata bahasa yang digunakan adalah betul. Sekiranya adik selalu merujuk kepada sumber yang betul, adik dapat membina ayat yang lebih baik dan mengelakkan kesalahan-kesalahan biasa yang terdapat dalam video di YouTube. Jadi, adik kenalah menjadi pengguna yang bijak. Gunakan YouTube sebagai alat untuk menambah ilmu. Tetapi, pada masa yang sama, jangan lupa untuk menilai apa yang adik tonton. Jika ada sesuatu yang tak pasti, pastikan adik mencari maklumat tambahan atau merujuk kepada akak. Dengan cara ini, adik bukan sahaja dapat menikmati menonton video tersebut, tapi dapat memastikan bahawa pembelajaran adik sentiasa berada di landasan yang betul. Oleh itu, adik perlulah melakukan lebih lagi latihan untuk membantu adik mengelakkan kesalahan dalam penggunaan imbuhan, susunan kata dan unsur sintaksis lain, yang mana sangat penting untuk memastikan adik dapat membina ayat yang gramatis, sekaligus meningkatkan keupayaan adik dalam berkomunikasi secara lisan dan bertulis. Oh, macam tu. Macam mana? Seronok tak saya bawa korang pergi jalan-jalan, pergi zoo negara hari ni? Seronok kan? Jadi saya rasa dah panjang dah video vlog kali ni. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa di video seterusnya. Jangan lupa like, comment, subscribe and turn on notification. Ting ting ting. Jadi kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Baik, ini adalah pesanan untuk masyarakat di luar sana. Kalian tahu tak kenapa kami menggunakan video Akil Zulkifli dalam tugasan kami kali ini? Sebab video Akil Zulkifli ini sangat digemari oleh ramai kanak-kanak. Malah sepupu dan saudara kami sendiri pun selalu menonton video Akil ini. Jadi sebab itulah kami memilih YouTuber ini kerana saya yakin dia mampu mempengaruhi ramai kanak-kanak di luar sana. Tak percaya? Cuba tengok video ni. Okey, sini Abang Akil tulis nama Abang Akil Sayang Nakil Okey, sini. Material ya. Terharu. Jumpa Akil pun boleh menangis. Macam mana ni peminat Akil sedih sebab dah nak kahwin. Okey, so korang dengar ya. Apa Syui nangis? Nak Akil. Oh, duduk mana? Duduk JB. Waktu Akil kahwin pun kanak-kanak pun menangis sebab YouTuber kegemaran diorang ni dah jadi milik orang lain. Besarkan pengaruh Akil Zulkifli dalam kalangan kanak-kanak ni?
Jadi, pesanan saya untuk pempengaruh di luar sana, gunalah platform yang kalian ada ni untuk mempengaruhi generasi sekarang ke arah yang lebih baik, terutamanya dalam memartabatkan bahasa Melayu kita. Tengoklah betapa banyaknya keracuan bahasa yang berlaku dalam perbualan seharian kita. Jadi, sebagai pempengaruh, kalian perlulah memainkan peranan yang besar dalam menyebarkan mesej kepada masyarakat. Setiap perkataan yang diucapkan atau ditulis di media sosial, blog ataupun video sekalipun bukan sahaja didengari oleh ribuan, malah mungkin jutaan orang. Hal ini memberi tanggungjawab kepada kalian lah yang cukup besar untuk menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tepat. Bahasa yang betul bukan sahaja memudahkan orang memahami mesej kita, tetapi kita juga memelihara kesopanan dan keindahan bahasa itu. Kadang-kadang mungkin kita tak sedar, kita terjebak dalam penggunaan bahasa yang tidak tepat. Contohnya macam mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris secara sembarangan, atau mungkin kita kurang memberi perhatian kepada ejaan, tata bahasa dan juga struktur ayat. Jadi perkara-perkara kecil ni sebenarnya boleh memberi kesan yang besar dalam jangka masa yang panjang, terutamanya kepada generasi muda yang menjadikan kita sebagai contoh. Tapi kita tak bolehlah jadi terlalu formal atau kaku dalam bertutur. Tapi sekurang-kurangnya mestilah pastikan bahawa apa yang kita sampaikan tu jelas dan tidak ada kesalahan sintaksis. Penggunaan bahasa yang baik adalah tanda penghormatan kita sendiri kepada bahasa itu sendiri, betul tak? Jadi ia juga membantulah mengekalkan identiti kita sebagai bangsa yang berbudaya, beradab dan juga menghargai warisan kita. Mungkin kita boleh mula dengan langkah-langkah kecil macam memastikan ejaan betul, membina ayat dengan baik dan mengelakkanlah penggunaan selangar yang terlaluan tu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang kaya dengan keindahan, kesopanan dan juga adat. Jadi seharusnya kita banggalah menggunakannya sebagai bahasa ibunda kita. Jadi sebagai pempengaruh, kita mungkin ada peluang besar untuk menyebarkan budaya cinta kepada bahasa dan memastikan bahasa Melayu turut digunakan dengan betul dalam kehidupan seharian kita. Contohnya pempengaruh yang boleh saya bagi contoh seperti Cikgu Zakirana. Kan penggunaan banyak dan ramai dengan betul. Awak pernah dengar tak orang kata banyak pelajar? Salah lah. Pelajar kan orang, mana boleh pakai banyak? Hello. Banyak hanyalah kata bilangan saja yang... Petua guru haruslah ditaati agar ilmu sakti diberkati. Jadi, jom kita semua mulakan dengan diri kita sendiri. Setiap kali kita nak berkongsi sesuatu, sama ada dalam bentuk teks ataupun video ataupun percakapan, mari kita pastikan kita menggunakan bahasa Melayu yang tepat. Sedikit usaha dari kita ni boleh memberi impak yang besar kepada masyarakat. Sama-sama kita jaga dan pelihara bahasa kebahasaan kita supaya terus berkembang dan tidak hilang di telan zaman. Terima kasih kerana sudi mendengar dan saya harap kita semua dapat memainkan peranan masing-masing dalam memartabatkan bahasa Melayu kita.